Okey, Assalamualaikum. Kita teruskan lagi dengan chapter 3 ya. Okey, untuk metal, tin and aluminium. Alright. Okey. So, four common metal, okey. Empat jenis metal packaging yang material yang selalu kita gunakan. Apakah dia? Okey. Alright, untuk mengetahui semua, untuk packaging ada empat jenis metal yang selalu digunakan dalam pembuatan packaging metal. Alright. Yang pertama adalah steel. Steel ni apa? Stainless steel, okey. Right. Yang biasa korang nampak yang tak berkarat tu, okey, tu steel lah. Okay, and then aluminium. Okay, aluminium. Right. Tin and chromium. Okay. So tin, itu bahasa Melayu lah, kita panggil yang botol tin tu tin. Tapi tin ini yang saya maksudkan ini adalah tin jenis metal yang ada. Kalau dalam periodic table korang boleh tengok ada elemen nama tin. Ada elemen nama aluminium, ada chromium, ada tin. Alright. Okay. So kalau steel ni dia campuran kalau steel. Alright. Kalau tin, chromium, aluminium, alright, dia adalah jenis elemen. Alright. Sebab itu kalau ini bukan cerita pasal tin susu ke apa, bukan. Dia elemen, bahan, material untuk buat packaging tu. Jenis metal tu adalah tin, chromium, aluminium dan steel. Alright. Orang Melayu je panggil tin tu tin. Alright. Kita je, okay. Kalau orang putih dia panggil apa? Can. Can. Alright. Okay, so tin and steel and chromium and steel, okay, are used as a composite material in the form of tin plate, electrically chromium, sorry tersasar sikit, right? Chromium coated steel, okay, bermaksud, okay, kat sini selalunya, right, kita buat packaging menggunakan ferrum selalunya sebenarnya, ataupun besi biasa, alright. Tapi selalunya kita akan ada gabungan dengan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, steel, aluminium, tin and chromium. Selalu ada, sama ada campuran ataupun dia buat satu lapisan salutan di luar. Untuk apa kena ada benda ni? Sebab kita tak nak packaging kita karat. So bila disalut ataupun digabungkan dengan steel, aluminium, tin ataupun chromium, okey, pada packaging kita itu, maka produk kita tu akan tahan lebih lama, barrier dia lebih bagus, okey, dan juga dia tidak karat. Itu yang paling penting, karat bahaya, dia hazard. Alright, ni contoh gambar okey, ni steel, okey, gambar besi piling ni saya tunjuklah, senang nak faham mana steel. Alright, tin, ni material ni nama dia tin, okey. Okey, ni chromium, alright. Ni aluminium, alright. Okey. Itu sedikit sebanyak, okay, the basic information that you need to know is, okay, ada empat jenis metal yang selalu digunakan dalam pembuatan packaging. Okay, ada steel, ada aluminium, ada tin, ada chromium. Okay. Alright. Today material like tin plate, okay, and aluminium have become universally adopted for the manufacture of container enclosure for food and beverages, largely due to several important quality of these metals. Okay, alright. So okay, teknik salutan, okay, kita panggil tin plate, alright. Kita adalah satu teknik yang biasa digunakan pakai dalam pembuatan packaging metal lah. Sebabnya macam saya beritahu dia tak nak karat lah. Okay, so selain tak nak karat tu, kenapa dibuat salutan-salutan ini? Okay, selalu digabungkan dua jenis metal bersama, alright, dalam pembuatan produk-produk can, okay, produk-produk metal packaging, okay, untuk meningkatkan dia punya mechanical strength juga, okay, alright, resistant to working, okay, maksudnya apa? Dia punya barrier tu lah, resistant to chemical ke, resistant to oil ke, okay, resistant dia boleh menghalang sebarang bentuk tindak balas. Alright, so low toxicity, toxicity-nya rendah, okay, okay, barrier properties, elakkan gas daripada masuk, moisture, cahaya, okay, daripada tembus pada packaging tu, okay. So tahan suhu yang ekstrim, okay, sama ada suhu yang terlalu rendah ataupun suhu yang terlalu tinggi. So packaging tu boleh
tahan. So banyak kelebihan. Okey, sebab itu metal packaging ini kita kategorikan sebagai antara rigid container, maksudnya yang bagus sekali, yang kategori barriernya sangat-sangat bagus compare pada plastik, glass dan others lah. Alright, metal adalah packaging yang paling bagus. Tapi mungkin kerana kosnya yang tinggi, so tak semua produk kita letak dalam can lah. Alright. Okey. Tadi kita sebut pasal salutan, ataupun saya panggil tin plating, Apakah itu salutan? Salutan, tin plating. Alright. Ia adalah teknik, ataupun bahasa Melayunya selalu kita sebut penyaduran, sadu, beli emas sadu lah kan, emas celup lah, itu tin plating lah sebenarnya. Kita gunakan elektrik, untuk kita salutkan metal tersebut. Kita panggil uh, electroplating nama dia. Tak apa kita. Ini adalah proses sejak tahun 1930 lagi proses ini dah wujud, untuk salutkan besi, salut metal dengan metal, nak salutkan metal dengan metal, bukan sekadar masuk satu metal celup dalam metal lain, tak. Dia tak boleh macam tu, tak melekat lah. So macam mana nak bagi metal ni boleh melekat dengan metal yang lain jenis daripada dia? Itulah tin plating ataupun metode electroplating, untuk kita lekatkan dua metal yang berlainan, buat satu lapisan metal lain di atas metal yang lain. Alright. So penyaduran saduran electroplating. Kenapa nama dia electroplating? Sebab kita guna elektrik. Dia kena guna elektrik. So electroplating ni kita boleh kontrol salutan tu tebal dia banyak, berapa ketebalan dia. Kita boleh kontrol benda tu. Alright. So apakah contoh electroplating? Ini adalah gambar saya tunjuk kat tengah ni. Ini contoh basic konsep mengenai electroplating lah. Yang ni saya tak terang banyak sangat, saya just nak korang tahu saja wujudnya tin plating ni, saat penyaduran, sebab memang biasa digunakan dalam packaging. Alright, electroplating ni dia ada dua jenis metal. Satu pada terminal negatif, kat sini terminal negatif. Right, ni negatif terminal negatif, dan satu lagi terminal positif. Ada satu lagi jenis metal. Alright. Alright. Sini adalah dia punya power source dia. P ni power source. Ni datangnya elektrik daripada sini. So kat bawah ni ada satu jenis metal sebagai elektrod pada, kita panggil elektrod lah. Satu elektrod pada negatif punya terminal, dan kita ada positif. Pada positif terminal kita ada satu lagi jenis metal lain, bertindak sebagai elektrod positif lah. Ni bertindak sebagai elektrod negatif. Alright. So basically apa yang berlaku adalah dua jenis besi ini diletakkan pada terminal negatif dan positif. Ada wire sini untuk salurkan elektrik, dan direndam dalam satu orang panggil electrolyte, ataupun selalunya kat dalam ni air lah, selalu guna air. Sebanyak air. Kalau kita dalam food chemistry dulu kita ada belajar, air adalah sebagai agent electrolyte, dia ion boleh bergerak dalam air. So selalu medium digunakan air lah, direndam dua elektrod di dalam air. Sebab tu air kan boleh mengalirkan arus elektrik, sebabnya dia medium of electrolyte dalam tu kan. Right. So apa yang berlaku? Ini terminal negatif, strip of iron metal. Alright. Ini strip of tin metal. Yang positif ini, positif terminal, tin. Ini tin. Alright. Ini metal. Alright. Cuba korang bayangkan, yang metal ini adalah asalnya, ini adalah packaging kita. Yang negatif ni adalah packaging kita. Pada terminal negatif, iron besi. Alright. Tin ini adalah benda yang kita nak salut. Kita nak buat coating ataupun kita nak buat tin plate kepada metal tadi. Alright. Bila kita buat dalam kita susun dalam arrangement macam ni. Alright. So apa yang berlaku bila kita hidupkan elektrik, tin ini, dia akan dia punya, orang panggil tin punya elemen ni, tin punya charge, tin punya orang panggil electrolyte, alright, ion, istilah yang betul ion. So ion daripada tin ini akan
masuk ke dalam air ni. So banyaklah iron tin dalam ni, banyaklah iron tin dalam ni. Alright, ada banyak iron tin dalam ni. So daripada dalam air ni dia akan sadur dekat lapisan iron kat sini. So nanti dia akan jadi satu salutan dekat sini. Alright. So daripada daripada positif pergi ke negatif ini. Alright. So ini konsep dia, okey. So metal daripada sini, okey, metal daripada positif ni dia akan menyaluti metal yang berada di negatif. Ni memang konsep electroplating. Dan benda ni boleh berlaku bila ada power of electric dan dua jenis metal ini direndamkan di dalam air. Alright. By the way, untuk mengatakan semua, banyak application tin plating ini digunakan. Antaranya adalah buat emas celup ataupun buat emas penyaduran. Okey. Emas celup macam mana? Lapisan luar saja adalah emas, di bahagian dalam rantai itu cumalah besi. Alright. So disalutkan dengan emas menggunakan electroplating juga. Emas diletakkan pada positif power, okey, besi diletakkan pada negatif power. So direndamkan dalam air, nanti dia akan salut besi tersebut. Alright. Sama juga dengan packaging. Okey, packaging konsep dia. Alright. Alright, cuba study sedikit, okey. Cari video-video contoh-contoh mengenai electroplating untuk lebih faham. Boleh tengok kat YouTube. Alright, tak apa, nanti kita akan bincangkan mengenai electroplating sedikitlah. Alright, so ini proses yang selalu kita guna dalam packaging, iaitu kita ada tin plating, okey, menggunakan kaedah electroplating, guna elektrik, okey. So ini yang pertama kita belajar mengenai metal packaging. Alright, so next kita nak cerita pasal benda lain pula. Okay, so now habis mengenai tin plating. Okay, sekarang kita nak tengok. Okay, yang ni adalah main agenda kita hari ini. Kita nak tengok jenis-jenis metal packaging. Okay, can. Alright. Kita akan tengok macam mana pembuatan can ataupun tin kita panggil tu. Okay. Alright. So jenis yang pertama, okay. Jenis yang pertama kita ada 3-piece can. Okay. Dalam slide ini kita membincangkan yang pertama adalah 3-piece can. Okay. By the way, saya beritahu siap-siap, untuk jenis tin ada dua jenis. Satu 3-piece can, satu lagi 2-piece can. 2-piece can. Yang ni 3-piece can. Okay, nanti kita bezakan nanti kemudian lah. Okay, so yang first saya nak ajar adalah untuk jenis packaging yang pertama, iaitu 3-piece can. Okay. Apakah jenis 3-piece can? Okay, daripada gambar kau boleh nampak itu adalah tin susu yang biasa kita beli, tin susu sejat, tin susu sejat ataupun okay, sweetened condensed milk. Okay, alright. Selalunya susu pekat yang kita beli itu, alright, itu adalah 3-piece can. Okay, nanti kita akan belajar dan kita tengok kenapa kategori susu tin ini dinamakan 3-piece can. Alright. Alright. Okay, so sekarang saya nak cerita mengenai 3-piece can. Okay, kenapa dia dipanggil 3-piece can? Okay, kerana apabila dalam pembuatan tin susu yang seperti ini, alright, can yang seperti ini, alright, asalnya jika dibuka, okay, dia ada tiga jenis metal yang digabungkan bersama, maka jadilah tin ini. Jadilah tin susu ini. Alright. So apakah? Okay, satu adalah kalau kita buka tin ini, kita akan dapat bahagian body. Ini bahagian body. Alright. Bahagian body tepi ni, body ni. Sebelum kalau bulat ini dibuka, bulat ni kita buka, okay, dia akan jadi satu piece metal, okay, yang panjang macam ni. Ini kalau kita gulung jadilah bentuk tin tu, okay. Cuba kau bayang kalau kita buka dan kita leperkan, right. Sebelum pembuatan satu piece datang daripada badan untuk buat badan. Okay. Satu lagi piece adalah untuk penutup di bahagian atas. Okay. Satu lagi piece adalah penutup di bahagian bawah. Alright. So ada tiga jenis metal. Okay. Satu penutup atas, satu penutup bawah, satu body, dan tiga piece metal ini kita panggilkan bila digabungkan akan menghasilkan 3
piece can. Sebab apa? Untuk buat can ini dia perlukan 3 bahagian yang diperbuat daripada metal dan digabungkan sekali menjadi 3 piece can. Alright. So untuk yang first ini, okay, sekarang korang dah tahu, okay, 3 piece can ada 3 bahagian besi, ada body, ada penutup atas dan ada penutup bawah. Alright. So yang pertama kita akan tengok mengenai body. Mengenai body yang tengah-tengah ni, body. Alright. Okay. So saya nak cerita pasal body dulu. Alright. Don't worry, dia simple saja sebenarnya konsepnya, tak rumit pun. Alright, untuk body ini, okay, kita nak cerita macam mana body, okay, body metal ini. Macam mana body metal ini? Contohnya ni adalah body untuk buat can. Alright, macam mana kita nak dia akan jadi tin, dia kena gulung kan. Nak jadi tin dia kena gulung. Right, macam mana dia nak lekatkan bahagian ujung ni supaya dia boleh jadi bulat macam ni. Macam mana dua ni dia nak dia dah gulung, dia nak lekatkan. Untuk kalau nak jadi tin dia kena lekatkan bahagian ni, betul tak? Alright. So ada dua cara untuk kita lekatkan bahagian body ni. Okay. Pertama kita panggil sebagai welded side seam. Okay. Yang kedua kita panggil soldered side seam. Okay. Dua teknik untuk melekatkan dua bahagian ni untuk kita boleh form body of the can. Alright. So okay, kita tengok. Alright. So kita tengok yang pertama adalah welded side seam. Okay. Welded side seam. Okay, ini adalah teknik di mana, okay, body can ini, okay, digulung. Alright. Kalau dalam gambar tu korang boleh tengok, okay, can itu, okay, dia datang daripada sini, daripada depan, okay, dan dia lalu kat mesin tu dia gulung macam ni. Macam mana masuk sini dan dia gulung. Alright, dia gulung. So sekarang kita nak lekatkan yang dah gulung ni. Kita nak lekatkan yang dah gulung ini. Okay, dia akan lalu dalam mesin tu dan dia akan welded sini. Dia akan welded. Okay, welding maksudnya kita sadurkan, kita lekatkan guna besi. Kita lekatkan guna besi yang lain untuk kita boleh gabungkan dua piece ini. Alright, tu basic konsep dia. Okay, dalam mesin dia gulung dan dia welding. Dia welded. Okay, dia lekatkan guna besi lain. Dia welded. Alright. Okay, so biasa dia welded dia gunakan copper. Selalu dia guna metal lain nama copper untuk melekatkan dua bahagian tersebut. Okay, kalau dalam gambar ini nampak, okay, body ni, okay, dia pusing. Saya tunjuk tadi pada kertas tadi, dia pusing, dan kat sini dia bertemu kat bawah ni. Alright. Dan dia bertemu kat atas, alright. Dan dia terus, okay, dia akan di welding di bahagian nombor 3 ni. Bahagian nombor 3 ini adalah welding electrode, di mana kat sini ada copper yang dah dipanaskan untuk, kalau cross section ni korang boleh tengok gambar ni. Ni gambaran daripada pandangan depan. Bayangkan mata korang kat sini. Okay, ni mata korang. Alright. Ni pandangan depan ni macam ni. Okay. So daripada arah lain korang akan nampak macam ni lah. Alright. So apa yang berlaku adalah copper, okay, dua elektrod ini dia bersentuhan. Okay, ni elektrod yang pertama, ini elektrod yang kedua, dia bersentuhan dan ini adalah copper. Okay, di antaranya ada copper. Dia akan welding bahagian sini. Kawasan yang body yang berlipat itu. Maka nanti hasilnya bila produk tu body can ini dia akan terlekat. So apa, dia dah welded dengan copper. Dia dah welding. Dia dah cairkan copper, dia dah welding dekat sini. Alright. So maka bila dalam mesin tu dia masuk dan dia pusing macam ni. Alright, dia pusing. Okay. So kawasan ini dia akan lalu kat mesin. So dia akan welding kawasan ni. So lekatlah, jadilah bulat macam ni. Alright. Jadilah siaplah body untuk can. Alright. So itu adalah bahagian pertama, iaitu bahagian body can untuk kita buat. Okay. So teknik pertama nak lekatkan dua ni adalah welding dengan copper. Alright. Simple je, macam tu je. Okay. So itu teknik yang pertama. Okay. Ada satu lagi teknik di mana untuk melekatkan juga body. Kalau kita tak nak guna welding punya style, kalau kilang yang kita kerja ke apa ke, kilang kita buat packaging itu, kita tak nak guna welding, ada satu lagi teknik boleh pilih. Okay. Teknik yang kedua adalah, okay, ini basically benda yang sama seperti tadi. Okay.
So tadi kita welding tadi kita masukkan mesin dan kita welding untuk lekatkan body. Okey, cara kedua adalah kita soldered side seam. Okey, macam mana ni kita panggil side seam, tepi body ni side seam. Alright, kita akan buat soldered. Okey, kali ni bezanya adalah kita nak solder, kita nak sadur bahagian ni supaya dia boleh melekat. Alright, so teknik kedua ni dia sadur. Alright, so macam mana dia buat? Okey, bezanya kali ini adalah, okey, ini adalah body. Alright, macam tadi kita gulung untuk ni. Kalau yang ni bezanya adalah kita akan lipat satu hujung ke bawah, satu hujung ke atas. Okey, contoh saya buat pada kertas ni. Okey, saya lipat. Okay. Kalau kat kilang tak ada lipat macam ni. Kat kilang dia guna mesin lipat besi tu. Okey, lipat besi ni untuk buat body. Okey, so saya lipat satu bahagian ke satu arah, satu lagi saya lipat. Saya lipat. Okay, so nanti body untuk can kita, okay, akan ada satu yang dilipat ke atas. Okay, nampak ke atas, satu dilipat ke bawah. Right. Okay, so apa yang berlaku adalah dia sama juga, dia akan gulung. Okay, dia akan gulung. Alright, dia akan gulung, tapi dia akan cangkuk. Dia akan cangkuk dua ini dahulu. Okey, nampak dia akan cangkuk. Okey, dia akan cangkuk dua bahagian ini, nampak cangkuk. Alright, so dia akan melekat macam ni. Dia akan melekat sebabnya dua bahagian ini dicangkuk bersama. Sebab satu lipat ke atas, satu lipat ke bawah, cangkuk sini. Okey, nampak? Okey, cangkuk macam ni. Okey, so daripada hasil lipatan tu dia boleh cangkuk. Okey, maka dah dapat bentuk body. Okey, so sekarang dia nak bagi cangkuk ini lekat. Okey, nak bagi cangkuk ini lekat, macam mana cara dia? Dia guna solder. Maksud bila dah lekat, okey, bila dah lekat dua ni, okey, dah cangkuk dua bahagian ini, maka dia akan sadur. Okey, dia akan buat penyaduran, tin plating tadi, dia akan sadur. Okey, sadur satu bahagian body can ini, maka hasil cangkukan kita tu akan kukuh lah. Dia tak akan cabut lah, sebab dah sadur pula. Dah lekat dua bahagian tadi, maka disadurkan body ini tadi supaya bahagian seam ini dia kukuh, dia lekat. So teknik ini kita panggil sebagai soldered side seam. Okey, ini teknik untuk buat body saja. So maksud apa? Okey, dua teknik ni, okey, welded dan soldered seam ini adalah teknik untuk kita buat body can saja. Maksud baru ada body tapi dalam atas, okey, maksudnya ke atas masih kosong, kat belakang masih kosong, belum ada penutup lagi. Alright, maka siaplah body saja. Okey, dua teknik untuk melekatkan body. Okey, side seam body ni, okey, pertama adalah welded, yang kedua ini adalah soldered. Simple sahaja macam tu. Boleh Alright. Okay, ini keterangan soldered, nanti kau baca lah. Sama juga keterangan welded, jadi kau baca je. Right. Tapi apa yang berlakunya macam saya cerita tadi lah. Okay. Okay. So sekarang kita nak buat jadi satu kontainer yang siap pula. So apa yang tinggal? Okay, sekarang kita dah ada body. Okay, body dah siap, dah welded ataupun dah soldered dah. Maka body kita dah siap. So apa yang tinggal sekarang kita nak buat? Penutup. Okay, kita kena lekatkan penutup di tapak dia dan penutup di atas. Okay, untuk 3 piece can, basically design untuk penutup itu bawah dan atas selalunya sama saja. Alright, selalunya sama saja. Okay, dia cuma ditutup satu belah atas, satu belah bawah. Alright, so teknik untuk lekatkan penutup. Okay, teknik untuk lekatkan penutup kepada bahagian ini kita panggil sebagai double seaming. Double seaming method. Alright, double seaming. Okey, ini biasa apply pada mana-mana produk tin untuk lekatkan penutup. Okey, closure. Alright. Okey, bahagian atas penutup tu, okey, macam mana dia lekatkan? Dia guna teknik kita panggil sebagai double seaming. Double seaming. Alright.
Okay. So macam mana double seaming ni buat? Okay, sekarang kita dah ada body ya. Okay, sekarang tengok nombor 1 nombor 1. Okay, ini adalah body yang belum ada penutup. Alright. So untuk buat apply double seaming, alright, nak kita nak lekat ke penutup. Okay, kita ada satu lagi besi penutup kat sini lah. Alright, ready nak tutup. Okay, contohnya kita nak tutup belah atas dulu lah. Alright. So perkara pertama, okay, yang perlu dibuat adalah body ini kita akan bentuk flank body. Okey, macam mana nak bentuk flank body? Bermaksud kita akan buat besi ini dia terbuka keluar. Alright, di bahagian hujung. Kalau perasan di bahagian hujung ni dia tercongak keluar sikit. Kita kembangkan sikit di bahagian hujung di sebelah sini, alright, dan hujung di sebelah sini. Right, sebab kat bawah pun kita letak penutup. So kita buat flank body. Ini nama dia flank body ya. Dia terkeluar sikit dia. Daripada macam ni, daripada asal lurus macam ni, dia bentuk kan, besi kan boleh dibentuk kan, alright. Hujung dia, okay, dikembangkan macam tu, alright. Di bawah pun sama, yang belah bawah dikembangkan macam tu, alright. Okay, so itu adalah flank body, alright. Yang kedua, okay, penutup ini, maka kita ada penutup pula, alright. Penutup pula, okay. Penutup itu, okay, kalau cross section dia macam ni lah, korang nampak cross section dia, okay, pandangan kalau kita belah can tu, okay, macam ni, right. Penutup tu lah bentuk dia, okay, di saya lukis, tengok lukisan saya kejap kat nombor 2 ni, alright. Kalau cross section dia, kita ada bentuk dia macam ni, macam ni, macam ni, alright, macam ni. So nanti kita boleh letak penutup ni di atas flank body ini, alright. Okay, ni nombor 3 ni cross section yang lagi dekat, kita tengok sebelah je. Okay, ni penutup, okay, ni penutup, right. Yang ini flank body tadi, okay, ni flank body tadi, alright. So kita akan apply double seaming machine, ada double seaming machine untuk kita tukarkan, okay, daripada bentuk ini kita nampak sekarang ni menjadi terkepit macam ni, double seaming machine macam ni, alright. Dia ada kaedah macam mana nombor 3 ni, okay, boleh jadi nombor 4 boleh jadi double seaming yang siap, alright. Daripada bentuk macam ni dia boleh jadi, dia ada proses kita panggil double seaming, alright. Kejap lagi kita akan tengok macam mana teknik untuk kepit benda ni, macam nak kepit penutup tu, okay, teknik double seaming, alright. Okay. So kita nak cerita pasal teknik double seaming. Yang ini tak perlu saya tunjuk gambar rajah dulu. Okay. Nanti dalam kelas saya akan tunjukkan video macam mana actual double seaming proses yang bergerak lah. Ini saya tunjuk gambar yang tak bergerak dulu. Alright. So apa yang berlaku adalah, okay, ni yang saya tandakan ini, okay, belah kiri ini, cuba tengok. Okay. Ini adalah yang gambaran dekat untuk apa ni, penutup. Okay, kalau merah ni penutup. Okay, closure. Okay, sorry ya, terni pula, terlebih pula. Okay, yang ni penutup. Okay, yang saya tandakan biru ini pula, okay, biru ini adalah body. Okay, flank body tadilah. Apa yang berlaku adalah, okay, dia double seaming ni, proses ni, okay, dia ada 2 kali tekanan dikenakan kepada, okay, sebab tu nama dia double lah, double 2, okay. Dia akan kenakan 2 kali tekanan, alright, iaitu, okay, saya tulis yang ini adalah tekanan yang pertama, nombor 1, ini tekanan kedua, alright. Benda yang tukar tekan ni, bentuk yang tekan ni, nombor 1 dan nombor 2 ni, bentuk dia berbeza. Okay. Untuk bentuk penekan yang pertama, okay, bentuk dia lebih kepada macam ni. Saya lukis balik ya. Saya lukis balik pada gambar bawah. Kalau korang tengok betul-betul, korang akan nampak bentuk ni. Okay, penekan untuk double seaming yang pertama. Okay. Okay, kita panggil ini adalah first seaming operation roll. Seaming roll. Okay. Seaming roll yang pertama bentuk dia macam ni. Okay. Dan yang kedua bentuk dia macam ini. Nombor 2 ni di lubang dia rapat sedikit, okay. Korang nampak yang ni lubang dia besar, okay. Nombor 1
lubang dia besar. Nombor 2, lubang dia kecil sikit, rapat sikit. Okay. Alright. So apa yang berlaku adalah pada first seaming roll ini, okay, dia hanya cuma nak bagi penutup ini, okay, penutup ini boleh melengkung ke dalam dan masuk ke celah ketiak ke celah ketiak, okay, ke celah flank body tadi. Nampak dia tolak, bila benda ditolak ke arah body dan penutup yang dah ada bentuk yang kita sediakan awal tadi, alright, dia akan menyebabkan penutup ini terkepit di belakang body punya flank ini. Alright, dia akan menyebabkan bila kena dekat ini, bayang ini seaming roll yang pertama, ini adalah closure tu, okey, dia akan menyebabkan benda ini akan curve, okey, curve macam ni. Dia akan curve, okey, maka terkepit kat belakang flank body. Alright. Okay. So ini tujuan pertama seaming roll, nak bagi dia terkepit dulu, okey. Yang kedua adalah datang pula seaming roll yang kedua. Kali ini bentuk dia, dia tadi macam ni, yang bentuk dia rapat sikit kali ni. Ni bentuk dia lain sikit, rapat sikit. So sekarang ni rapatkan kali, dah terkepit, so rapat dan kepitkan dia itu. Alright. Maka siaplah double seaming punya teknik kita. Alright. So macam itulah penutup dilekatkan kepada bahagian atas can dan bahagian bawah can. Dua-dua guna teknik yang sama, iaitu kita panggil double seaming method. Okay. Cuba korang perhatikan betul-betul seaming roll dia. Okay. Seaming roll nombor 1 dan seaming roll nombor 2 bentuk berbeza. Okay. Seaming roll pertama untuk dia curlkan, selit di celah ketiak body flank itu. Yang seaming roll kedua adalah untuk kita rapatkan. Bila dia dah kepit, kita nak rapatkan, maka dia akan menyebabkan penutup dan juga body kita itu sangat-sangat rapat dan sangat-sangat rapat, sangat-sangat kuat dia punya ikatan itu. Kita panggil teknik double seaming. Right, double seaming. Okay, cuba perhatikan betul-betul gambar ni. Alright. Digalakkan korang cuba Google ataupun cuba tengok video kat YouTube mengenai double seaming method. Double seaming method. Okay, nanti kita akan bincangkan dalam kelas. Okay, sekali lagi mengenai double seaming method untuk keterangan yang lebih lanjut. Alright. Okay, so itu adalah teknik dia. Alright, teknik untuk buat double seaming. Okay, apa-apa nanti boleh tanya dalam kelas. Okay, so next. Okay, hasil double seaming, inilah dia hasil double seaming. Okay, hasil double seaming kita akan dapat penutup ini dia terkepit di dalam body sedikit, terkepit ke dalam body ini sikit. Ini penutup, right. Kalau saya kamera pula ni, ini adalah body yang dah kepit tadi. Alright. So ini yang produk kita akan dapat. Alright. So yang dalam gambar ini dia menunjukkan bahagian-bahagian, okey, seperti nama bahagian-bahagian ini diletakkan, body hook length, okey, counter seam depth, alright, lagi apa lagi, seaming gap, okey, overlap, okey. Ini adalah nama-nama bahagian-bahagian dalam double seaming, produk double seaming ini. Kenapa ada nama-nama ini? Kenapa dia bagi nama pada bahagian-bahagian ini? Daripada sini sampai sini nama dia apa? Daripada sini sampai sini nama dia bagi apa? Boleh refer gambar, alright. Daripada bahagian ini, daripada bahagian sini ada nama dia, bahagian sini ada nama dia. Kenapa bahagian-bahagian itu diletakkan nama? Okay, sebabnya ini akan digunakan dalam quality control checking. Waktu kita nak buat produk can, bahagian-bahagian ini akan diukur semula oleh kilang, okay, supaya menepati spek yang dikehendaki. Ikut pada kilang tu buat macam mana spek dia, berapa ukuran yang dia nak pada bahagian-bahagian ini. Sebab ukuran-ukuran yang dia letakkan pada bahagian-bahagian ini menandakan produk-produk dia kuat, kukuh dan berkualiti. Alright. Okay. So setiap bahagian dalam double seaming ini dia ada nama dan ada measurement. Measurement ini terpulang kepada kilang nak letak berapa. Okay, berapa dia punya quality control dia letak. Alright. Okay. So kalau contoh dia letak yang produk berkualiti dia untuk kilang tu, okay, berapa cm dia punya bacaan. Alright. Kalau dia orang tak dapat bacaan itu, maka produk itu akan di reject, diklasifikasikan sebagai tak berkualiti lah, sebab tak cukup dapat
ukuran untuk setiap bahagian ini, right? So dia tak ada ukuran yang spesifik, dia bergantung pada kilang tu, right? Dia nak macam mana produk yang berkualiti yang dia orang definisikan untuk produk korang, yang dia orang letak untuk produk orang, berapa ukuran dia orang letak untuk produk dia orang tu dikatakan berkualiti. Alright, itu terpulang kepada kilang-kilang masing-masing lah. Alright, yang nak cerita lah. Right. So next, okay. So habis mengenai 3P scan. Okay. Seterusnya kita ada 2P scan. Okay, 2P scan. Okay, 2P scan ni apa beza dengan 3P scan? Okay, 3P scan kita ada 3 bahagian metal yang dilekatkan bersama untuk jadi tin. Okay, kalau 2P scan macam mana, cuba teka? Ya, lain tak bukan, ada 2 sahaja metal yang digunakan untuk buat bahagian can itu menjadi produk yang siap. Alright. So basically ini contohnya kalau kau paling senang botol tin Nescafe lah. Tin Nescafe. Di mana kalau kau pasang tin Nescafe itu, okey, body dia, okey, ni body dia disekalikan dengan base dia, okey, bontot dia, tapak dia, right? Dan penutup dia je yang asing. Penutup untuk tin Nescafe itu je lah dibuat asing. So body dan juga base dia, okey, body dan base dia daripada besi yang sama. Body dan base dia daripada besi yang sama. Alright. So ini yang kita panggil sebagai 2P scan. Alright. Alright. So cuma satu saja penutup saja yang dilekatkan, okey, untuk body dan juga dengan bontot dia tu atau base dia, okey, dibuat sekali, okey. Ini nama dia 2P scan. Okey. So untuk buat body 2P scan, okey, sekarang 2P scan kita ada penutup. Alright. Sekarang kita nak fokuskan macam mana cara nak buat body dia. Okey, body untuk 2P scan. Okay. Untuk buat body 2P scan, alright, kita ada 2 teknik juga. Okay. Nama dia adalah draw and iron process, dan satu lagi kita ada draw and withdrawn. Okay. Draw and redrawn. Okay. Drawn and redrawn. Alright. Drawn and iron, okay, DNI. Okay, satu lagi teknik kita ada drawn and redrawn, DRD. DRD. DNI and DRD. Okay. Okay, so teknik yang pertama untuk buat body untuk 2P scan, kita ada drawn and iron. Okay, apa yang berlaku untuk drawn and iron? Alright, drawn and iron. Okay, so asalnya sama juga daripada satu metal yang nipis macam ini, okey, nak dibentukkan jadi body, alright. Tapi kali ini body siap dengan base sekali, alright. So yang ini kita akan ada proses draw and redrawn. Okey, apa yang berlaku adalah, okey, daripada satu kepingan metal yang nipis macam ini, dia kemudian akan dimasukkan dalam acuan, okey, kita panggil draw cup. Okey, draw cup itu dia adalah satu cup atau bentuk cawan macam ni lah, yang di tengahnya ada lubang macam ni, okey, yang dimasukkan, okey, di mana, okey, besi ini akan ditekan ke dalam cup itu tadi. Okay, saya buat simulasi lah gunanya. Alright, bayangkan tangan saya ini adalah cup. Alright, ini adalah besi, okey, besi punya kepingan, right? Dia akan dimasukkan ke dalam cup itu tadi, right? Dimasukkan ke dalam cup itu tadi, alright. Saya cuba. Okay, ini sebab saya guna kertas lah. Dia akan masukkan dalam cup itu, okey, sumbat masuk dalam cup itu. Nanti dia akan dapat, kalau besi jadilah, dia kertas jadilah. Tapi saya cuba tunjuk dia, okey. Okey, dia akan membentuk, dia akan bentuk cup macam ni lah. Okey, kalau kertas pun kita jadilah. Okey, dia akan masukkan dalam lubang itu. Kalau besi, dia akan ikut bentuk cup itu, alright. Apa yang berlaku, dia akan jadi, dia akan tekan ke dalam dan dia jadi bentuk tin Nescafe yang kita nampak itu, siap dengan
base sekali. Ni kalau saya guna kertas tak adil lah. Okay, masukkan dalam ni. Alright. Dia akan ikut bentuk jadi cup macam ni. Cuba bayangkan dia cup macam ni. Alright. Okay. Maka dia akan jadi bentuk body can tersebut. Alright. So apa yang berlaku dia teknik ini kita panggil sebagai drawn. Okay. Dia akan tenggelamkan kepingan besi itu ke dalam cup acuan dia lah, cup acuan dia. Alright. So dia akan tekan. Alright. So dia akan drawn. Okay. So kita akan dapat bentuk yang nombor 1, okay, kepingan. Okay, dia akan drawn ke dalam cup itu. Okay, dapat bentuk kedua dan dia draw satu lagi. Alright, dapat lagi dalam. Makin lama makin dalam. So bila makin dalam tekan, maka kita akan dapat bentuk dia semakin mengecil kat sini lah. Alright, sampai sini lah. Okay, sampai nombor 3 saja. Okay. Tapi ini adalah baru proses yang pertama, drawn. Okay. Alright. Okay. So seterusnya ada proses 4, 5 dan 6. Apa yang berlaku pada proses 4, 5 dan 6 ini adalah bila dia dapat bentuk can itu, alright. Okay. Sekarang dia akan buat proses kita panggil sebagai iron. Okay. Sebab tu nama draw and iron. Kita panggil sebagai ironing. Okay. Iron. Okay. Dia akan, di mana apa yang berlaku pada proses ironing ini adalah, kalau korang perasan nombor 4 ini compare pada nombor 7, dinding dia lebih tebal pada nombor 4 dan lagi nipis pada nombor 7. Makin lama dinding ni makin nipis. Kenapa? Sebab proses ironing. Cuba tengok gambar ni betul-betul. Nombor 4 dinding kiri dan kanan dia ini. Okay, dinding kiri dan kanan, sini dengan sini, dia tebal, sini nipis. Okay, sebab proses ironing dia akan iron. Dia akan tekan dinding ni. Okay. Dengan dinding ini dia akan tekan supaya dapat jadi lagi tinggi dan lagi tinggi dan lagi tinggi. Tapi efek dia tekan bagi dinding itu lagi tinggi dan lagi tinggi, kesannya adalah body itu semakin menipis, semakin nipis lah. Sebab itu kalau korang perasan, okay, untuk tin Nescafe itu, okay, base dia, besi dia, kalau korang perasan, tapak dia, alright, tebal. Betul tak? Kalau korang beli Nescafe tin, dia tebal. Alright, dekat body dia nipis saja. Okay, sebab apa? Sebab body dia dah kena iron. Body dia di iron. Okay, dia draw and iron. Alright. Okay. So sambil proses ironing juga, kalau korang perasan ada satu lagi dia buat sini, ada dome shape. Dia bagi bentuk base ini daripada lepeh, ada bentuk kubah macam ni. Dia tekan sikit ni supaya dia bengkok ke dalam. Dia dapat bentuk kubah dome shape macam ni. Kenapa? Ini untuk menambahkan stability untuk design can inilah, supaya tapak dia lebih stabil. So dia buat bentuk dome shape belah bawah. Ni tambahan lah. Alright, untuk design ini. Okay. So di akhir produk itu kita dapatlah body yang siap dengan base sekali. Alright. So ini adalah draw and iron. Okay, draw and iron. Okay. So siaplah body yang tanpa penutup. Okay, so penutup dia tinggal nak letak penutup. So nak letak penutup guna proses apa? Guna proses yang sama macam tadi kat 3-piece can, iaitu nak letak penutup kita gunakan double seaming juga. Double seaming method juga. Alright. Okay. So itulah draw and iron. Mula dia draw jadi bentuk tin yang kecil dulu. Okay. Dan kemudian dia ironkan tepi dia, okay, dinding dia, supaya jadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Alright. Okay. Nanti kita akan tengok dalam kelas, saya akan tunjukkan video di YouTube, nanti saya akan tunjuk. Okay. So ini adalah karakteristik pasal draw and iron, DNI ni, okay, di mana korang boleh nampak nombor 4, nombor 5 ini, okay, perbezaannya adalah ketebalan. Okay. Pada nombor 4 ni dia masih pendek, ketebalan dia masih tebal. Okay. Nombor 5 ini tinggi dia makin tinggi, okay, tapi ketebalan dia makin rendah. Kenapa? Sebab proses ironing itu tadi. Proses ironing itu dia menipiskan dinding. Dia akan menipiskan dinding body.
can tersebut. Okey. Yang kedua, okey, macam saya sebut tadi, kita ada buat dome shape. Okey. Bahagian bawah dia akan bentukkan base dia bentuk dome shape. Okey, lengkungan ke dalam macam tu. Alright. So untuk meningkatkan dia punya kekuatan, strength, dan juga stability lah. Alright. Untuk bagi produk kita stable dan kuat. Alright. Okay. So habis draw and iron. Okay. Teknik kedua untuk buat two piece can. Okay. Tak nak buat guna teknik tadi. Okay. Ada satu lagi teknik yang boleh digunakan, iaitu draw and redrawn. Okay. Draw and redrawn. Right. Okay. Konsep dia lebih kurang saja. Okay. Di mana tin, okay, maksudnya metal, okay, dimasukkan ke dalam cup, ditekan ke dalam cup itu, maka dapat bentuk body can. Alright. Cuma perbezaannya, okay, saya cerita macam draw and redrawn, dia akan terus masuk, bukan dalam satu cup tapi banyak cup. Okay, banyak cup acuan masuk. Dia masuk dia masukkan apa ni, metal tadi, metal punya kepingan tadi dimasukkan ke dalam cup, ditekan. So dapat cup yang pertama. Okay, dapat cup yang pertama. So masuk pula cup yang kedua, ditekan lagi. So ditekan banyak kali ke dalam, dia draw and draw and draw and draw and draw. So at the end, produk kita dapat itu, okay, kita akan dapat bentuk can juga. Alright. Cuma cup yang kita sediakan tu mold dia, mold untuk cup yang dia masukkan can tersebut. Alright, cup itu makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Okay, sebab apa? Dia nak bagi tin tu makin lama makin panjang, makin panjang, makin panjang. Okay, tapi efek dia, alright, kita akan dapat bentuk can. Alright, tapi efek dia adalah, kalau korang perasan diameter dia, keluasan dia. Okay, nombor 2 ini, okay, dia punya diameter untuk can ini lebih panjang berbanding dengan produk akhir. Produk akhir dia, kalau korang perasan, dia lebih sempit. Lebih sempit ke dalam. So apa? Sebab ini adalah efek daripada proses draw and redrawn. Okay. Bila dia draw banyak kali, bila draw banyak kali, so kita akan dapat bentuk two piece can, body two piece can itu. Okay. Nak jadikan dia yang komplit, dia akan makin kecil, efek dia akan makin panjang lah. Tapi kelemahan dia adalah, kita boleh nampak compare pada sebelum ini. Okay. Kali pertama dia draw, dia lebih besar. Makin lama kita draw, makin kecil. Alright. So ini adalah kita panggil decrease in diameter. Decrease the diameter of cup. Okay. Alright. So kalau kita compare daripada draw and iron tadi, untuk draw dan iron tadi, diameter dia sama. Cuma dinding dia daripada tebal jadi nipis. Dinding dia. Kalau yang draw and iron tadi. Kalau draw and redrawn ini, dia punya ketebalan dinding dia akan sama, cuma kelemahan dia adalah dia diameter dia makin kecil. Alright. So dua-dua teknik ini diguna pakai. Okay, boleh pilih kepada mana-mana teknik nak guna. So kalau nak guna teknik draw and iron, belilah mesin untuk draw and iron. Kalau nak guna teknik draw and redrawn, okay, belilah mesin draw and redrawn. Alright. So ini adalah perbezaan antara draw and iron and draw and redrawn. Okay, nanti kita akan bincangkan lagi dalam kelas, dan saya akan cuba tunjukkan video lah, contoh nanti. Alright. Apa-apa nak tanya, boleh tanya nanti. Okay, so habislah mengenai cara buat can. Alright. So untuk two piece can pun sama juga, penutup dia guna double seaming macam three piece can. Okay, cuma pembuatan cara buat body dia berbeza. Okay. Alright. Okay, so sekarang kita nak cerita pasal benda lain lah. Alright, kita nak cerita pasal combination and elimination. Alright. Okay, apa benda yang boleh menyaluti, apa benda boleh digabungkan dengan produk metal packaging ini. Okay, can tadi. Okay, so can ini kita boleh salutkan dia, kita boleh eliminatekan dia pula dengan material lain. Alright, so antaranya adalah plastik. Lapisan plastik kita boleh salut di bahagian luar metal packaging kita. Alright. Okay. So apakah fungsi combination and elimination ini? Alright. Untuk
support other plies, alright. Mungkin untuk lekatkan straw ke, okay. Untuk ada gum ke apa, kalau metal mungkin payah nak lekat kena, so kena ada lapisan lain alright. So barrier properties meningkatkan, barrier properties dia, barrier strength dia, okay. So lagilah tak boleh tembus gas, water, moisture, chemical tak boleh tembus, alright. So heat sealing, okay. Untuk kalau kita nak buat heat sealing, kalau kita nak tutup kalau kita nak, contoh kita nak gunakan pemanasan, kita nak tutup packaging tersebut guna heat sealing, okay. Lebih bagus kalau kita buat lapisan plastik kat luar dia, okay. Decoration or printing, okay. Sebab kalau kita nak printing corak-corak pada packaging, dia lagi kukuh dan lagi kuat melekat kepada lapisan lain. Maksudnya kalau kat besi payah nak print, so dia disalut dengan plastik, so boleh print dekat atas plastik tersebut, okay. Alright, itulah plastik ke paper ke, alright. So reflectivity when desirable, okay. Kalau contoh dia nak meningkatkan reflectivity, pantulan cahaya dia, mungkin dia gunakan warna-warna tertentu untuk salut bahagian tin kita, can kita, okay. Means of bonding two or more material together, okay. Boleh digabungkan, bukan satu jenis bahan saja, boleh jadi lebih, okay. Boleh plastik gabung kertas, okay, gabungan beberapa jenis plastik, okay. Banyak material boleh salut, boleh eliminate kita punya can kita tadi, okay. Memudahkan opening, memudahkan untuk kita is to opening, memudahkan kita untuk buka tin itu, okay. Effect pada combination elimination, okay. Security in term of child resistant, okay. Nak bagi kita bukti bahawa produk kita tu selamat lah, alright. So tak ada tanda-tanda dia rosakkan, okay, ataupun orang dah pernah buka, alright. So kita balut dia dengan plastik dulu, okay. Alright, boleh jadi juga, okay. To improve machine ability or improve machine performance, okay, untuk memudahkan dia diproses dalam mesin-mesin lain dalam production kilang kita lah, okay. Bila ada eliminating, alright. So acceptable cost, dan cost dia tidak terlalu tinggi, okay. Banyak manfaat boleh dibuat, boleh kita dapat dengan buat combination dengan elimination. Kita salut bahan lain di sekeliling kita punya metal packaging, right. Tapi masih lagi acceptable cost, okay. Tapi tidaklah terlampau tinggi costnya, sebab tu kilang selalu buat, kadang-kadang dia salut plastik lah pula, right. Untuk bagi nampak lagi selamat produk tu, okay, lagi cantik, lagi mudah nak urus, alright. Okay. Okay, so itu adalah combination and elimination. Okay, so habis mengenai itu, okay, ini ada nak cerita sikit lah yang kita tak sempat cerita dalam gelas tadi tu, closure, penutup, alright. Penutup, jenis-jenis penutup kita yang wujud selain, okay. Kalau macam pada metal packaging kita ada penutup besi lah kan, okay. So kita dah besi ni boleh lekat, alright. Kalau apa jadi kalau contoh macam itu produk botol kita gitu, okay, nak tutup macam mana botol kita? Kita tak cerita pasal penutup botol lah. Okay, ni nak cerita sikit lah. Alright. So, sebab masih lagi dalam chapter 3. Alright. So, kita ada jenis cap, kita ada jenis cork, kita ada jenis plug. Alright. So, tujuan letak penutup pada botol ni untuk kita elakkan udara masuk lah. Okay, airtight seal. Okay, elakkan benda-benda solid daripada masuk dalam packaging kita, elakkan liquid ataupun gases masuk dan ke dalam packaging kita, right, dalam botol kita, supaya produk kita tahan lebih lama, okay. Memudahkan kita nak buka dan kita nak tutup balik semula botol tersebut, okay. Membuktikan bahawa tak ada, produk kita tak rosak dan tak ada orang curi-curi buka dan sebagainya, tanda dia pernah buka, tak ada tanda-tanda orang pernah buka, okay. So contoh cap adalah screw cap, okay. Botol air mineral kita tu, kita screw cap, tu cap lah tu, cap penutup yang boleh screw tu, kita panggil cap, screw cap, okay. Cork ataupun plug ini, okay. Cork ataupun plug ini yang jenis gabus, jenis gabus, right. Kita ada jenis gabus, alright. Jenis gabus tu sumbat dalam botol itu, okay. Okay, ada juga kita panggil sebagai crown cork, okay. Tu kalau gabus, okay. Ada satu lagi jenis kita panggil crown cork. Crown cork tu maksudnya macam mahkota, apa benda yang penutup macam mahkota, penutup kicap. Biasa beli kicap kan, penutup kicap tu macam ada bentuk mahkota kalau kita buka kan, right. Tu kita panggil crown cork. Tu jenis-jenis penutup yang ada, right. Penutup botol mineral tu, okay. Screw cap, okay. Crown cork,
okey, macam mahkota tu, dan juga plug. Okey, itu kita boleh guna gabus. Alright. So itu saja untuk chapter 3, maka berakhirlah untuk chapter 3 sampai metal packaging. Alright. So ini kita akan bincangkan kemudian lah. Okay. So that's all for chapter 3. Okay. Kita dah go through one by one type of packaging material. Kita pergi glass, lepas tu kita pergi apa lagi ya? Kita pergi ke paper, kita pergi kepada metal packaging, alright. Alright, kita pergi kepada plastik. Okay, so itu adalah ini adalah jenis-jenis material yang biasa kita gunakan untuk kita buat packaging. Okay, alright. So apa-apa nanti kita boleh bincang balik di kelas. Okay, that's all for chapter 3. Thank you very much. Nanti kita akan teruskan dengan chapter 4. Okay, Assalamualaikum.